A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana memberi peluang kita hidup dalam nikmat iman dan Islam serta menghidupkan kita satu hari lagi serta menghimpunkan kita semua dalam satu majlis ilmu dan mengizinkan kita memperbaiki serta meningkatkan amalan kita sebagai bekalan berpindah ke negeri abadi kelak. Okey, ini saya bacakan tadi gratitude journal. Kita sebutkan setiap hari sebagai tanda kesyukuran kita. Baiklah, bagi memberkati serta mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Siri bicara santai pada hari ini bertajuk Mukminah Acuan Al-Quran. Bersama-sama kita hari ini iaitu Al-Fadilah Ustazah Nur Aqidah binti Mawadi, seorang ustazah yang sangat banyak ilmunya. Ustazah sihat Ustazah? Saya nak test mic sebenarnya ni. Sihat, Alhamdulillah. Seronoknya mendengar suara Ustazah. Okey, saya percaya dan saya yakin peserta-peserta ataupun penonton-penonton yang terpilih oleh Allah malam ini pernah ataupun sering kali melihat perkongsian Ustazah di kaca TV, di TikTok, di Facebook dan banyak lagi lah kuliah-kuliah Ustazah. Dan izinkan saya lah memperkenalkan. Sebelum itu, saya ialah Cikgu Farah Hayana, moderator untuk majlis bicara santai pada malam ini. Okey, kalau saya cakap perkara ini mesti sahabat-sahabat akan percaya. Kita tunggu sehingga di akhir rancangan. Saya akan tanyakan kembali kepada semua sahabat-sahabat yang berada di atas talian. Okey, pasti tak akan jemu dan nak lagi dengan Ustazah Akidah selepas ini. Okay, kita tunggu dulu ya. Okey, sebelum itu izinkan saya perkenalkan siapakah penceramah jemputan kita pada hari ini. Okey, terlebih dahulu terima kasihlah kepada kru di balik tabir Mu'alimah Salinda yang membantulah melancarkan urusan teknikal pada hari ini. Dan rakan-rakan yang berada di atas talian boleh membantu panjangkan pahala sedekah ini untuk komen, like, share dan tag lah di page YouTube Mu'alimah Salinda. Okey, siapakah Ustazah Nur Aqidah binti Mawadi? Okay, Ustazah Akidah ini mendapat pendidikan Diploma Syariah di Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik Kuala Lumpur. Okay, khususnya menyambung ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Okay, antara pencapaian dan kejayaan yang telah Ustazah kecapi, Masya Allah, sangat saya kagum. Okay, sangat saya terinspirasi sebenarnya. Banyak sangat kejayaan Ustazah. Okay, antaranya merupakan seorang finalis Ustazah pilihan di Esro Oasis. Okay, merupakan naib juara Akademi Pendakwah Muslimat Jabatan Agama Islam Selangor RTM 1, panel slot Ramadan dan Anda Muskil di RTM, panel slot Tazkirah Ikim.FM, Salam FM, National FM, panel slot Tazkirah di Esro Prima TV Al-Hijrah Mingguan Wanita, panel Mari Mengaji TV Al-Hijrah, finalis pendakwah muslimat TV Al-Hijrah 2019 dan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor, panel rancangan Assalamualaikum Ustazah di TV Al-Hijrah, panel Anda Muskil di RTM 1 dan mendapat pentauliahan ceramah oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Okay, antara kejayaan terkinilah Ustazah sebagai tenaga pengajar Al-Quran, Asas Tajwid dan Tadabbur Al-Quran, freelance motivator dan freelance pengajar di masjid untuk kuliah fardu ain dan fiqh wanita. Okay, so apa yang penting kita ambil tahulah tentang guru-guru kita apabila kita mengikuti sesuatu majlis ilmu, kerana bila kita kenal guru kita lebih barakah majlis ilmu itu. Okay, kita faham apa yang akan diterangkan oleh guru kita pada hari ini. InsyaAllah ada masalah kita boleh rujuk
saya akan buka ruangan soalan di akhir perkongsian Ustazah untuk bicara santai pada malam ini. Okey, begitulah Ustazah, serba sedikit sebab saya tak bermaksud nak take over Ustazah malam ni. Jadi sebelum saya berbicara dengan lebih panjang lebar, kita akan bertemu lagi insyaAllah untuk slot soalan di hujungnya. Jadi saya serahkan untuk slot bicara santai bertajuk Mukminah Acuan Al-Quran pada malam ini kepada Ustazah kita yang manis, Ustazah Aqidah binti Mawadi. Dipersilakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ya? Alhamdulillah. Boleh Okey. Ustazah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Baik, sebentar ya. Tak ada dengar apa-apa kan? Okey. Risau juga sebab sekeliling ni agak bising sikit. Tapi insya-Allah lah. Moga dapat mendengar saya punya bicara kata dan saya berkongsi ya, bukan nak berceramah. Ceramah tu tinggi sangat Cikgu Farah, Ustazah Salinda ya, masya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Salinda, Cikgu Farah, Kak Lin. Kak Jalilah, Masya Allah, kenapa namanya boleh aku lupa? Allahu Akbar, maafkan saya Kak Jalilah. Yang sentiasa ya nak membuka ruang kepada orang ramai menuntut ilmu sama-sama, mendengarkan titipan-titipan rohani, penyejuk hati. Moga ia menjadi satu barakah buat kehidupan kita dan sedikit sebanyak dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab tujuan kita untuk hidup adalah nak mencorakkan kehidupan akhirat kita. Jom sama-sama lah saya mengajak insya-Allah. Sebab semua yang saya katakan dan bakal saya katakan ini juga khas dan khusus juga buat diri saya. Sebab al-maklum kita manusia biasa yang bukan maksum, yang bukan malaikat pun. Jadi kita sama-sama perbaiki insya-Allah. Jadi pada hari ini akan saya kongsikan tentang wanita mukminah acuan Al-Quran. Kenapa tajuk itu mukminah? Ni nak khabarnya ni. Kenapa tak letak aja wanita muslimah? Kerana dekat sini kalau kita lihat ada perbezaan antara mukminah dan muslimah. Jadi kita lihat mukmin pastinya muslim. Ini semua pernah dengar ni kan? Mukmin pastinya muslim dan muslim belum tentu dia mukmin. Apa benda tu Ustazah? Okey, macam ni. Kita lihat daripada satu kisah, kisah di zaman Nabi SAW, di mana ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi. Bila mana datang kepada Nabi, dia mengaku, wahai Rasulullah, aku sudah menjadi seorang mukmin. Maka apa yang Rasulullah balas? Maka Rasulullah mengatakan bahawa janganlah engkau katakan engkau adalah seorang mukmin ataupun janganlah engkau katakan engkau sudah beriman. Cukuplah katakan bahawa engkau sudah Islam. Dekat sini ulama membahaskan dah jelas ya perbezaan orang Islam dan juga orang mukmin. Jadi kita nak tengok kenapa Rasulullah katakan Islam dan mukmin itu berbeza. Sebab ada satu kisah di mana Abdullah bin Amru, ya kalau pernah dengar cerita ni memang rasanya memang pernah dengar lah semua ni ya, di mana ada seorang sahabat ni yang digelar oleh Nabi ahli syurga. Kan? Kata itu ahli syurga tu nanti masuk ke dalam masjid ni ahli syurga. Maka ada seorang sahabat ni dia macam terpinga-pinga. Kenapa Rasulullah kata orang tu ahli syurga? Makanya Abdullah bin Amru ni dia macam macam orang kata apa ya, apa amalan dia ni sampai dia dapat jadi macam ni. Maka dia pergi ke rumah, lepas tu dia duduk di rumahnya dalam syarah sini mengatakan 3 hari. Lebih kurang 3 hari macam tu dia duduk. Tak nampak pun apa-apa yang istimewa. Mungkin ke tahajud ke kan apa semua kan. Tak ada pun nampak, hanya melakukan ibadah-ibadah yang kebiasaan orang lain buat. Cuma nak dipendekkan cerita, apa sebenarnya amalannya? Itulah berkaitan dengan hati.
Di mana sahabat yang dijanjikan syurga ini, bila mana hatinya tidak pernah dengki dengan orang, tidak pernah iri dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Walaupun dia tak dapat pada dirinya sendiri, malah sedikit pun rasa iri hati di dalam hatinya tak ada. Ini nak tunjuk bahawasanya orang Islam ni nampak pada zahir. Tapi orang-orang yang beriman tu walaupun kita nampak zahir tetapi hati dia berkaitan dengan hati. Jadi apa yang nak kita nampak tentang Muslim dan mukmin ini iaitu Muslim pada zahir tetapi mukmin ini lahir daripada hati. Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya iman itu adalah pengakuan daripada hati, tindakan dengan anggota dan membenarkan dengan ucapan. Jadi kita nak lihat ya, dekat akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Sedikit lah ya, di padang mahsyar nanti. Bila mana kita semua dihimpunkan sebagai ahli mahsyar. Ya, kita punya perjalanan tu ada orang sampai 1000 tahun. Ada orang sekejap je. Mungkin beberapa hari. Ada orang sepantas kilat penghisapannya. Ada orang berjuta-juta tahun nak menunggu hari penghisapan dia. So setiap orang tu berlain-lain. Jadinya bila dah sampai dekat hisap neraca kita tu nanti, Allah timbang-timbang-timbang, ramai yang bawa amal soleh. Ya, dengan amal soleh, salat dia, sedekah dia, apa semua. Ramai yang bawa. Tapi kesian dan sayangnya bila mana amalan dan ibadat itu dia bawa bukan kerana dua perkara. Iaitu bukan kerana keikhlasan dan tidak mengikut syariat. Kena ingat dan kena jelas di sini bahawasanya amalan soleh diterima. Syarat amalan soleh yang diterima adalah dua perkara, ikhlas dan mengikut syariat. Ada orang melakukan ibadah. Ada orang melakukan contoh salat, sedekah, apa lagi amalan ibadah yang lain, melakukan kebaikan, banyak. Tetapi sayang, ya, walaupun dia ikhlas, aku ikhlas ni, aku ikhlas. Tapi sayangnya dia melakukan ibadah tersebut dengan cara yang kotor. Ambil satu ibadah, sedekah. Sedekah ni saya kan semalam, Cikgu Farah ya, tertengok pula Robin Hood, macam tu. Tengok pula Robin Hood ada apa dia punya pengajarannya. Dia baik kan, dia tolong orang kan. Dia tolong orang. Tapi sayang cara dia menolong orang itu dengan jalan yang salah. Kata hati ikhlas. Daripada mana duit tu datang? Daripada mana harta tu datang? So dua syarat ni dia tak komplit. Bukan nak kata pasal Robin Hood, maksudnya ibrah daripada kisah itulah kita nak katakan. Kita bawa amalan-amalan kita dengan hati yang ikhlas, dengan syariat yang betul. Kalau benar kita ikhlas melakukan solat, sebelum solat bagaimana syarat sahnya, rukunnya, adakah kita jaga, bagaimana kadang kita bersedekah, kita berinfak, bagaimana harta kita. Tidak boleh kata ikhlas-ikhlas tapi jalan yang salah. Tidak boleh kata jalan betul, duit hasil betul, aku punya semua milik aku yang Allah pinjamkan pada aku. Tapi hatinya tidak mendatangkan ikhlas. Inilah antara orang-orang yang rugi di akhirat. Bila mana datang dengan pahala, akhirnya muflis di tengah jalan. Tertipu dengan amalan sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Moga kita tidak terjadi macam tu. Jadi di sini kita faham. Kenapa saya letakkan di situ adalah wanita mukminah. Kita nak selingkap pula. Kita nak singkap benda tu dengan hati sebenarnya. Ya. Kadang-kadang perempuan ni, masalah hatinya banyak. Kan, nak menjaga hati bukan perkara yang cukup mudah, ya. Saya nak kata diri saya sendiri juga ni, kalau dah marah tu kan, tak ingat dunia dah. Beranak tu kan, sakit dah semuanya tu kan. Itu adalah wanita ciptaan Tuhan, tapi kita sendiri yang boleh kawal, insya-Allah. Baik, jom kita tengok apa sebenarnya ciri-ciri mukminah acuan Al-Quran. Bila kata acuan Al-Quran, kita nampak dekat sini Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan bila datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dikatakan acuan Al-Quran, maksudnya kita adalah wanita mukminah yang mengikut segala ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang-kadang kita terfikir, aku ni dah buat amal, aku ni dah elok dah.
Tapi benar ke hati aku ini betul-betul beriman dengan Allah dan Rasul? Adakah benar-benar kita beriman dengan rukun iman kita yang enam itu? Ya, yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga salah lah. Yang pertama Allah, Rasul. Astaghfirullahalazim, saya pun salah. Lepas tu malaikat kitab. Lepas tu apa lagi? Hari akhirat dan qada dan qadar. Allahu Akbar. 6 perkara ini adakah komplit iman kita? Macam tu kan? Kita selidik balik. Adakah benar-benar kita ini dipanggil wanita mukminah? Okey. Baik. Di sini saya terus masuk di mana wanita acuan Al-Quran itu yang pertama sekali kita ambil daripada cukup mudah ya. Nabi SAW 3 perkara. Ini bukan untuk wanita dah kahwin je. Untuk semua wanita. Ya, wanita-wanita muslimah insya-Allah mukminah. Salat, puasa, taat suami, jaga kehormatan. Ini yang saya nak kupas ni. Masya Allah. Apa yang dinamakan, apa yang dikatakan Nabi kata letak pertama sekali adalah salat. Kerana di akhirat kelak, kita akan dipanggil dan dihisap antaranya yang pertama sekali adalah salat. Masuk dalam kubur pun salat dulu. Itu ya. Itulah sebab Nabi letak salat yang pertama. Tengok kat sini kita singkap. Nah, 8.16. Saya minta maaf kepada semua Cikgu Farah. Corong radio, corong masjid ada dekat telinga ni. Okey, baik. Minta maaf berhenti. Kita beri Allah Akbar.
Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana sudi menunggu. Maafkan saya. Ya. Okey, baik. Jom kita sambung. Ya, jom kita sambung. Tentang wanita, ciri-ciri wanita mukminah. Tadi saya kata pasal salat kan? Okey. Kat sini jom kita tengok kalau ada mushaf ke kalau ada apa kita tengok surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. Saya tak bacalah kat sini ya, saya nak lebih nak menghuraikan. Di mana kalau kita tengok ayat 1 ya hingga ayat 11 tu dia ada menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ini bukan untuk orang lelaki je, malah untuk orang wanita. Wanita juga wanita mukminah. Macam tu kan? Di mananya khusyuk dalam salat. Bila mana khusyuk dalam salat itu adalah salah satu kejayaan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin tu termasuk dengan mukminah, orang-orang wanita. Orang-orang wanita, Masya Allah, bahasaku maafkan saya Cikgu Farah ya, macam mana lah bahasa saya ni. Jadi kalau kita nak lihat ya, kenapa salat ini yang dikatakan Rasulullah yang paling penting, dia duduk letak yang pertama. Ingat ya, wanita nak menjaga salat, kalau yang dah biasa salat tu, tak apalah biasa salat. Tetapi akan ada halangan sekiranya dia dah lama tak salat. Maksud dah lama tak salat ni, wanita ini dia ada ABC dia. Bahasa ABC Allah bagi cuti dia kan. Ya, ini bukan kata kat orang ni. Ni pernah terjadi kepada diri saya juga. Kadang-kadang masa anak dara kan, anak dara ni kan bila dah time dia tak solat tu kan, Allahu Akbar. Bila tak solat, tak apalah tak solat. Lepas dia dah mandi wajib, lepas dia dah suci, tiba-tiba bila sibuk dengan kelas apa semua kan, aku sebenarnya dah bersih ni. Macam tu. Tiba-tiba aku lupa Zuhur tadi tak solat. Sebenarnya itu antara ujian-ujian dan cabaran mereka, wanita-wanita ini untuk menjaga solat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, kalau seorang wanita itu, ia dah memang solat dah cantik, tetapi dia ada complicated dengan darah dia. Ini perempuan lah ni. Ya, nifas dia, haid dia. Aku ni boleh solat ke, tak boleh solat ke? Aku ni dah suci ke, belum suci ke? Itulah yang digambarkan betapa complicatednya wanita untuk menjaga salat. Dan lagi satu, ujian wanita, ya, kebanyakan, bila saya lihat kebanyakan, ya, moga-moga jauhkan daripada diri kita dan keluarga kita bila mana nak bersalin, tapi pada masa nak bersalin tu, kita sebenarnya diwajibkan lagi untuk salat kalau dah masuk waktu. Tapi ramai wanita yang tak salat. Kesian. Sebab apa? Dia menyatakan darah yang keluar itu adalah darah nak beranak. Dia bukan darah nak beranak, orang kata darah nak bersalin. Apa dah bahasa ni? Darah nak bersalin, masih lagi kena salat. Walaupun dalam keadaan berdarah, dah suci kan, kena salat juga. Tapi ramai yang tak salat. Kesian. Ya. Jadi itu antara masalah-masalah wanita. Kasihan pada wanita yang tidak dapat mengenal tentang darah ini. Itu complicatednya perempuan dengan salat. Dan lagi satu, bagaimananya salat yang dikatakan oleh Rasulullah letak yang pertama, bila mana salat perlu menutup aurat kan? Bila mana wanita ini keluar, ada yang salat Alhamdulillah, tapi bila keluar daripada salat itu, orang itu belum diberi hidayah untuk untuk menutup aurat dengan sempurna. Bila nak salat, alamak aku tak bawa telekung. Lagi-lagi pula musim pandemik ni kan, tak bawa telekung. Tak apalah, qada je lah. Macam tu. Ada pula mazhab suruh qada macam tu. Wallahualam mazhab mana. Kita tak diajar seperti itu. Sebabkan itulah kita keluar hendaknya menutup aurat agar mudah salat di mana-mana. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kupas tentang puasa. Kenapa puasa? Kalau kita nak tengok amalan ibadah berpuasa, dia memang disematkan dalam hati kita, dalam niat kita kerana Allah. Memang puasa kita ni, kita tak ada pun orang tahu kau ni puasa ke tidak. Orang tak tahu. Sebab kita sahur pun, kita tak bagi tahu orang, apa semua tak bagi tahu orang. Kalau solat, contoh, solat pada zahir kita nampak. Tapi kita tak tahu sama ada orang tu solat dalam keadaan berpuasa ataupun tidak. Nak bagi tahunya ibadah puasa ini, dia sangat-sangat susah untuk riak. Tapi wallahualam lah zaman sekarang ya, Ustazah, Cikgu Farah, Alhamdulillah hari ni berpuasa sunat. Macam tu kan kita letak dekat IG. Dia tak ada masalah tau. Dia tak ada masalah kalau hati kita niat untuk mengajak orang tu, tak ada masalah. Kata Alhamdulillah hari ni dapat berbuka, dapat puasa sunat. Contoh kan puasa sunat untuk awal Muharram ke, puasa sunat apa benda kan, tak ada masalah. Sebab apa? Niat kita.
Aku nak buat macam ni niat supaya orang ramai lagi cakna bahawa bulan ini adalah bulan yang disunatkan untuk berpuasa. Tak ada masalah. Tapi sangat sayang kalau kita ni nak berpuasa, aku nak tunjuk. Aku puasa ni. Mesti orang kata aku hebat sebab puasa sunat banyak. Itu dah salah. Macam saya kata tadi di mahsyar, banyak pahala puasa. Tapi sayang, dia jadi kosong. Sebab apa? Niat yang tak betul. Kena ingat, Islam ini kaya dengan niat. Benda yang bukan ibadah pada zahirnya kita nampak bukan ibadah, ia akan menjadi ibadah kerana niat kita. Contohnya antaranya makan. Makan kita tengok makan keharusan untuk fizikal kita, tapi bagaimana menjadikan makan itu juga ibadah bila mana kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah dah menjadi ibadah dan itu dikira niat kita. Betapa kayanya Islam ni dengan niat dan betapa kayanya Islam ini Allah nak bagi pahala. Mudah-mudah macam tu je. Tapi sayang ramai antara kita tak peka dengan perkara-perkara yang remeh macam tu. Dia menganggap tak apalah yang ibadah tu solat, baca Quran, zikir. Tapi yang remeh-remeh tu bukan ibadah, silap tu ya. Macam kita tengah buat ibadah ni. Sekarang ni tengah buat ibadah ni. Tapi dengan niat kerana Allah. Pertama, macam saya untuk berkongsi ilmu dan macam saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian untuk mendengar ilmu. Masya Allah ya. Dan lihat kepada puasa tadi. Ada seorang sahabat Nabi SAW bertemu dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku melakukan amal ibadah sepenuhnya kerana Allah. Tetapi ada saat itu terselit juga di perasaanku, di hatiku untuk mendapatkan penghargaan manusia. Apa Nabi kata? Bagaimanakah dengan nilai amal? Sahabat tu kata, bagaimana amalanku ini bila aku ada perasaan untuk mencari penghargaan manusia? Macam tu. Maka Nabi kata, Allah memberikan wahyu kepada Nabi menerusi surah Al-Kahfi, di mana sesiapa yang mahu mendekatkan dirinya kepada Allah, hendaklah dijauhi perbuatan syirik. Ini yang surah Al-Kahfi yang kita duk baca-baca tu kan. Allah ada ajar kita melalui surah itu jauh daripada syirik. Kenapa? Apa kena mengena amal ibadah dengan syirik sedangkan dia melakukan ibadah dah sangat bagus? Rupa-rupanya syirik yang dinyatakan itu adalah syirik melalui hati, yang riak, yang ingin menunjuk-nunjuk, yang ujub, yang sum'ah. Itulah yang dikatakan penyakit hati. Kerana ada satu hadis Nabi SAW di mana ada seorang sahabat ni berkumpul, wahai Nabi, apakah itu syirik kecil? Dia cakap, ya, dia tanya Nabi. Maka Nabi kata apa? Ar-riak, iaitu riak. Mas menunjuk-nunjuk tentang amalan. Riak pada amalan-amalan yang baik ya. Tak ada istilah riak amalan-amalan yang jahat. Aku mencuri post. Riak tu tak ada. Tak ada istilah tu. Macam tu. Jadi, bila mana Allah menyatakan dalam surah Kahfi itu mensyirikkan Allah, jangan mensyirikkan Allah lebih kepada melalui hati. Ya, disebabkan itu juga puasa bagi seorang mukminah, berhati-hati bila mana nak post dekat media sosial, sebelum tekan share, terus niat dulu. Niat aku ni nak bagi tahu semua orang. Supaya sama-sama berpuasa, sama-sama buat amal. Bukan post menunjuk akulah yang paling banyak amal, akulah yang paling hebat antara kalian-kalian semua. Nak post TikTok ke, cakap diri sendiri ni Cikgu Farah. TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke, tak ada masalah. Ya, janji jaga niat. Okey. Dan seterusnya, bila kita tengok bab puasa juga berkaitan dengan haid, berkaitan dengan istihadah ya. Ini pun sama, solat puasa. Dia sama ni. Sebab apa? Bila kita berpuasa di bulan Ramadan, kan ada ganjaran puasa 6 pula di bulan Syawal. Macam tu. Bila uzur di bulan Ramadan, nak buat pula puasa 6 Ramadan, puasa 6 Syawal. Bila nak buat belum ganti lagi. Kena ingat, amalan yang kita dapat, ganjaran yang kita dapat puasa 6 itu akan diberikan setelah kita melunaskan hutang-hutang puasa Ramadan. Ya, sebab ada pendapat di mana bila kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita meninggalkan puasa tersebut sebab uzur syar'i tadi, then bila dah Syawal, kita nak sekalikan, kita nak combinekan, tak ada masalah.
Ya, sebab apa? Ganjaran puasa 6 itu akan dapat setelah seorang wanita itu, wanita muslimah atau mukminah itu telah bayar balik, telah qada balik puasa yang ditinggalkan kerana uzur syar'i tersebut. Macam tu. Baik, dan seterusnya kita lihat apa lagi? Had ni taat suami. Ramai orang kata yang ni susah. Bukan orang kata, saya pun kata susah. Nak katanya kan sahabat-sahabat sekalian, nak mentaati suami ini, Allahu Akbar. Kalau kita merenung kembali bagaimana sejarah-sejarah Ummahatul Mukminin, layanan mereka kepada Nabi SAW, dan bagaimana pula karenah mereka, bagaimana pula rajuk mereka. Allahu Akbar. Sebelum saya pergi kepada taat suami, kalau adalah lelaki-lelaki budiman di sini, kena masuk juga ni Cikgu Farah, lelaki kan, sebab kita hidup pun dengan lelaki. Nak kabarnya lah ya, kalau wanita-wanita ataupun isteri kalian merajuk, ya, itu tandanya anda hebat. Sebab apa? Sebab dia boleh merajuk dan berani merajuk. Sebab saya ada pernah jumpa ya Cikgu Farah, Ustazah Salinda, wanita ni, seorang isteri, dia cakap dengan saya, dia kata, Ustazah, apa je yang saya dapat, saya telan je. Saya tanya kenapa? Kalau saya merajuk, saya lagi dimarah. Jadi baik saya tak payah merajuk, walaupun benda tu sakit Ustazah. So selama saya bersama dengan suami, saya tak pernah merajuk pun. Merajuk tu pendam sendiri. Ini terjadi. Sebab apa kena tahu, wahai suami-suami yang soleh, amin ya, memujuk suami satu sunnah Nabi. Sayyidatina Aisyah merajuk, suami pujuk, yakni Rasulullah. Sayyidatina Hafsah merajuk, suami pujuk, yakni Rasulullah. Bagaimana mungkin anda bukanlah Rasulullah dan kami bukanlah Sayyidatina Aisyah yang menafikan fitrah-fitrah manusia seperti itu? Macam tu Jadi nak kembali balik kepada taat suami, wahai wanita-wanita sekalian. Okey, dekat sini ada dua perkara. Yang pertama, bila mana seorang isteri mentaati suami, buatlah apa pun yang suami buat pada kita, yang yang maksudnya yang jahat lah, yang menyakitkan hati, tak apa. Yang pertama, kita memilih untuk sabar, alhamdulillah. Yang kedua, buatlah apa kesakitan suami lakukan pada kita. Yang kedua ini, kita mempunyai hak dan kita ada undang-undang. Nak buat salah satu tak ada masalah. Sabar di sini bukan sabar putus asa ya, muslimah sekalian, mukminah sekalian. Sabar di sini, redha di sini adalah dengan usaha. Ramai orang sebut ya, tak apalah, redha je. Redha tu seolah-olah macam dah putus asa. Sebenarnya redha yang Islam ajarkan kepada kita adalah redha untuk kita berusaha. Contoh suami tidak memberi nafkah. Contoh suami yang sentiasa memukul isteri. Adakah isteri dia macam tu? Hello suami sekalian, isteri bukan robot. Isteri tu bukan anak kucing nak dibuat-buat macam tu. Tiba-tiba macam nak marah Cikgu Farah. Astagfirullahalazim. Ya, sebab pandemik ini ya, banyak sangat kes-kes yang menghantam perempuan ni. Itu saya garang Allah kesiannya ya. Jadi nak mentaati suami ini salah satu jalan ke syurga, betul. Tapi kena ingat, Nabi kata syurga kita sebagai seorang perempuan bergelar isteri, mungkin suami itu syurga, dan suami juga adalah neraka buat kita. Neraka atas kita sendiri sebenarnya. Maksudnya macam mana Ustazah ni kata neraka? Sebabnya macam ni. Suami yang soleh, suami yang baik, suami yang sabar. Tetapi isteri yang melakukan benda-benda yang tak baik, sama ada di hadapan atau di belakang suami. Itulah yang saya mengatakan diri sendiri punca ke neraka, asbab suami tadi. Sebab awak bertitle isteri, ya. Tiba-tiba pula ya Cikgu Farah, ni kata nak TikTok lah ni. TikTok ke, IG ke, FB ke, tak kisahlah ni. Bila duk scroll tengok pula ada kes-kes wanita curang. Ini semua dah tahu kan? Bukan kita nak menghebahkan keaiban, tapi kita nak memberitahu apakah pengajaran zaman sekarang. Bukan hanya lelaki sahaja curang, bukan hanya lelaki sahaja buat belakang isteri, malah isteri juga. Ni suami baik-baik yang buat macam tu, kenapa? Ini pada isteri lah. Yang suami pula, isteri baik-baik buat apa, buat macam tu. Ada juga
Bila mana menyatakan macam ni ya Cikgu Farah, Ustazah dia kata, macam mana Ustazah saya ni nak mentaati suami saya? Saya dah buat bersama-sama dengan suami, ya, dalam kehidupan ekonomi rumah tangga ni. Saya dah buat sama-sama. Tapi bila saya tahu di belakang saya, dia tipu saya, dia khianat saya. Macam mana saya nak memberikan kepercayaan kembali kepada suami saya? Macam mana saya nak taat dia balik? Di situlah ujian wanita mukminah sebenarnya. Ada dua perkara yang saya kata tadi. Sama ada awak memaafkan dengan redha, dengan sabar itu, ataupun yang kedua, anda boleh mempertegakkan hak. Dan saya memilih untuk pertegakkan hak lah. Sebab kita perempuan. Kalau kita diam sahaja, ibarat kita diperlekeh-lekehkan. Wanita kena tegas sikit. Macam mengajar pula orang buat jahat. Tak, kita kena tegas. Perempuan kena tegas. Jangan berlembek-lembek. Tak apalah, dah nasib saya macam ni. Allah, kita orang sekeliling, jangan risau, akan ada orang-orang yang membantu. Baik, di sini ada bab mentaati suami ni ketika mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Wahai Rasulullah, harta apakah yang sebaik-baiknya untuk kita miliki?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang sentiasa berzikir, dan isteri mukminah yang menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah dan ada direkodkan dalam Sunan Ibnu Majah. Kalau dekat sini kita lihat ya, bila Nabi menyatakan seorang isteri yang mukminah, ya, seorang isteri mukminah yang menolong perjalananmu di akhirat. Ke akhirat. Bahasa tu cantik kan sikit? Ke akhirat. Maksudnya apa? Ketika mana di dunia. Seorang isteri, ya, kalau suami nak melakukan amal-amalan, support. Jangan terus bangkang. Ya, kalau benda tu tak baik, bincang dulu. Ya, macam ada benda mudarat ke, bincang dulu. Ini tak kata orang, kata diri saya. Bila mana suami menyatakan macam ni, yang pula, contohlah contoh, yang abang nak pergi uruskan jenazah COVID. Allahu Akbar, pertama kali ya, jenazah COVID, ya Allah, muslimat sekalian, saya merasakan apa? Bang, ni ustazah ni, konon-konon ni ustazah. Bang, jangan uruskan, jangan. Saya lah pada ketika itu. Maka suami pun melihat, dia kata apa? Suami pun mendengar, dia kata apa? Tak apalah, izinkanlah abang, redakanlah abang, dan apa? Doakan abang. Kata, kenapa kan ramai orang lain lagi? Perempuan, saya lah ni nak kata ni. Kan ramai orang lain lagi. Buat apa abang sibuk-sibuk nak pergi? Lepas tu suami saya kata apa? Benda ni buat free yang. Dia kata, macam tu kan. Mungkin asbab amalan ini, kerja ini dapat menghapuskan dosa abang. Tuh, sentap cakap pasal dosa. Allah, dia kata dapat hapuskan dosa abang. Abang ni banyak dosa. Macam tu. Saya kata, saya terus terkunci mulut. Saya kata apa? Pergilah. Hati takut lagi. COVID kan? Takut lagi ni. Pergilah. Lepas tu dia cakap apa? Jangan risau. Kita dah usaha, dia kata. Ya, maafkanlah saya nak sebut juga ni. Kita ni dah vaksin, usaha kan? Usaha. Kita ni dah makan makanan-makanan sunnah, usaha kan? Usaha. Apa lagi yang kita nak? Hasilnya sama ada dapat ke tidak ke, ataupun kena COVID tak kena COVID, itu semua hasil daripada Allah. Sebab Allah melihat pada usaha. Allah tak lihat kepada hasilnya. Sebab apa? Hasil itu adalah kerja Allah. Jangan ambil kerja Allah. Saya sentap bila suami cakap macam tu. Sedangkan yang cakap ni konon-konon ustazah kan? Allahu Akbar. Ya. Jadi seorang isteri hendaknya ya sentiasalah ya support suami. Nak suami buat baik, support dia. Kalau dia tak tahu jalan, macam mana nak buat macam ni kan? Makanya tunjukkan jalan. Awak sepatutnya buat macam ni, macam ni, macam ni. Kalau baru nak bermula dengan dunia dakwah ya, ada seorang sahabat ya, bila mana ni bukan sahabat Rasulullah, ni sahabat orang sekeliling saya. Wanita ni dah berhijrah. Bila dah berhijrah nak jadi baik lah kan, nak turun padang, nak pergi ke gelandangan dan sebagainya. Suami ni belum dapat hidayah lah, senang ceritakan, belum dapat hidayah untuk melakukan kebaikan ini. Maka suaminya tak suka, dia tak larang tapi tak suka. Lama-lama bila isterinya ajak, suruh teman je, suruh hantar je, tak suruh join pun, suruh hantar je. Lama-lama dia terasa,
suami dia mengatakan apa? Macam seronok je buat benda ni. Bila dah rasa seronok, Allahu Akbar. Bila kita mencari, berusaha, suami dan isteri sama-sama membantu turun padang untuk menyantuni gelandangan-gelandangan. Masya Allah. Dekat sini saya nampak, Masya Allah, Subhanallah. Kata hebatnya cinta yang Allah bagikan untuk mendapatkan akhirat. Bukan dunia semata-mata. Sehingga kan si isteri cakap apa dengan saya? Ustazah, daripada suami saya, ini sebelum COVID tau. Daripada suami saya yang susah nak pergi masjid, ya pergi masjid pun sebab Jumaat sahaja. Sekarang ni Ustazah rajin pergi masjid. Nampak tak? Bila mana kesabaran seorang isteri, ya, dengan doa seorang isteri, galakan daripada seorang isteri, makanya suami ini menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebab wanita-wanita ni diuji tau. Cikgu Farah, ya, Ustazah Salinda, bila mana dia rasa ke atas sikit, banyak ilmu sikit, ya, banyak pergi kuliah duha contohnya, banyak pergi mengaji Quran contohnya. Awak tu tak baca Quran ke? Tak ingat akhirat ke? Kerja je. Perempuan kadang-kadang dia punya saut-saut tu menyakitkan hati. Tak tahu ke suami tu kadang penat cari nafkah. Cari nafkah ibadah yang hakiki daripada seorang suami. Gamak ke isteri nak cakap macam tu pada seorang isteri? Elok-elok khatam Quran cantik-cantik hilang macam tu. Sebab apa? Menyakiti hati suami dengan kata-kata lisan inilah yang akan menjadi saksi bahawa di akhirat kelak lisan ini pernah menyakiti hati suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Perempuan berhati-hati ya, kalau dah rasa ke atas, banyak ilmu ya, suami tak tahu tentang hukum hakam, jangan letak suami tu engkau level bawah, aku level atas dengan dalil apa? Orang ilmu tu darjat dia tinggi. Tak apa, nanti kita sebut pasal wanita berilmu. Baik. Dan setelah itu tadi hadis tadi. Makanya Rasulullah nak bagi tahu tentang hadis ini bahawa isteri yang digambarkan tadi, yang menuju ke akhirat tadi adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Kan kita selalu dengar perhiasan dunia adalah wanita-wanita salehah kan? Betul Cikgu Farah. Kita dengar bab itu je. Tapi Nasyid. pernah tak Ada kita, nasyid. Masya Allah. Tiba-tiba nak nasyid kat sini. Masya Allah. Jadi sebagai seorang wanita yang bergelar isteri, mentaati suami hendaknya berilmu. Janganlah, maaf saya kata Cikgu Farah, contoh ya, contoh cerita. Saya suka tau cerita ni mengikuti. Cerita Nur. Macam tu kan. Saya pun tengok. Bagaimana seorang isteri mentaati suaminya yang bukan kata tak berilmu, dia berilmu. Tapi Betul. salah cara. Kan Cikgu Farah kan? Dia salah cara tu semua tu. Jadi berhati-hati. Allahu Akbar. Ya, so bunjut pun jadi isu. Allahu Akbar. Jadi nak bagi tahu, mentaati suami hendaknya berilmu. Jangan sembrono taat. Suami kata pakai cantik-cantik, contoh dah pakai labuh cantik dah. Alayang kita nak pergi majlis VIP. Singkatlah sikit, maksudnya macam gini kan. Macam menyarung tu kan. Buatlah macam tu. Kita pun sebab nak mentaati suami ni, kita pun ikutlah. Sebab apa? Masih lagi tutup aurat konon-konon. Padahal dada dah tersembul-sembul. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu yang ketiga. Apa pula yang dikatakan? Jaga kehormatan. Ini saya nak singkap dalam surah An-Nur ayat 31. Di mana, dan katakanlah kepada mukminat. Dia tak kata muslimat ya. Dia kata mukminat. Allah kata mukminat. Mereka menundukkan dari pandangan. Maksudnya tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan bukan hanya pada lelaki sahaja. Wahai lelaki-lelaki beriman, perempuan-perempuan beriman, yakni mukminat, tundukkan pandangan, jaga pandangan. Kadang orang kata kan, kau lelaki kan, jagalah pandangan, tundukkanlah pandangan. Perempuan kena jaga kehormatan. Tidak. Kita sama-sama kena tundukkan pandangan, jaga pemandangan, jaga pandangan dan kehormatan. Dekat surah ini An-Nur ini telah Allah ceritakan dah segala-galanya. Jadi kalau kita nak lihat sahabat-sahabat, kita lihat wanita-wanita yang memiliki iman ini, dia akan memelihara keimanannya dengan sempurna. Dan orang-orang yang beriman ini, wanita-wanita beriman, bila mana dia melakukan dosa, dia akan terasa. Berbanding wanita-wanita biasa, dia melakukan sesuatu dosa. Ya, contohlah. Ini yang nak katakan beza orang Muslim dengan mukmin ni. Beza Muslimah dan mukminah ni. Dia Islam. Tapi bila mana dia tidak menutup aurat, dia tak rasa. Sedangkan seruan itu dah 1400 tahun yang lebih yang lalu. Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran tentang hijab, tentang tudung, tentang jilbab dan sebagainya kan. Allah dah turunkan. Tapi dia tak rasa.
Ini bukan nak tempelak siapa-siapa ya. Ini nak efek pada diri saya sendiri. Sebab saya ni bukan terus jadi macam ni, tidak. Tapi kerana Alhamdulillah, insya-Allah, semogalah. Mungkin kerana doa-doa orang sekeliling yang membuatkan saya di sini, bukan nak kata saya baik lagi, tak baik lagi ni, nakal lagi Cikgu Farah. Nakal lagi sebenarnya ni kan. Tapi nak katanya, disebabkan orang sekeliling dan disebabkan kita ni nak cari yang terbaik, maka kita teruskan berkawan dengan orang yang baik-baik tanpa meninggalkan orang-orang yang belum nak jadi baik. Ni kena ingat. Kadang orang kata aku berhijrah tapi dia tinggalkan kawan-kawan yang biasa-biasa tu. Macam tu. Janganlah macam tu. Kita ni bukan confirm syurga, tapi kita usaha untuk pergi ke syurga. Jangan terus putuskan silaturahim. Itu antara amalan asbab kita keluar, terhindar daripada nak cium bau syurga pun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, bila kata jaga kehormatan yang Nabi kata, inilah yang ayat Al-Quran menyebut, dan jaga kemaluan ataupun bahasa cantiknya jaga kehormatan. Ya Allah, Cikgu Farah sekarang cuba tengok dekat banyak kat IG lah, TikTok lah, bagaimana wanita bertudung. Cikgu Farah nak tahu tak? Nak bagi tahu pula. Ya, dengan Ustazah Salinda, challenge terbaru mengikuti tahu Ustazah ni. Memang kena mengikut perkembangan yang baru ni sebab kita ada anak-anak, ada generasi. Challenge yang baru iaitu seorang muslimah pakai tudung menggerakkan atas dan bawah. Itu challenge dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bukan kata orang seberang ke, orang tak seberang ke, orang Malaysia. Ya, orang Malaysia pun buat. Sedangkan Malaysia kita tahu kan, kita punya negara ni memang lebihnya ramainya orang-orang Islam. Bagaimana anak-anak dara, na'udzubillah min dzalik, masih remaja ya, yang buat challenge tu. Dan tudung tu ya, ada pula yang tudung dah cantik tapi dengan satu muzik hilang tudung, nampak dada. Ustazah tengok ke benda tu Ustazah? Sebenarnya itu adalah yang saya lihat di mana TikTok itu sendiri telah membuktikan. Ya Allah, sampai tahap macam ni. Ada lagi seorang hamba Allah ni kata dengan saya, Ustazah, TikTok tu biasa Ustazah. Ada lagi yang advance. Saya kata cukuplah, yang ini pun saya tak dapat dah. Tak payahlah pergi yang advance tu. Saya dah takut dah sebenarnya kan. Sebab apa? Cikgu Farah, sebab saya sendiri ada anak perempuan. Saya sendiri ada adik perempuan. Saya tak tahu akan datang bagaimana mereka ni nak berkawan dan bagaimana suasana yang mereka nak adapt. Sebab kita ni dah bagi dah. Allah dah suruh kita, ibu dan ayah ni bagi ilmu, bagi. Tetapi kita tak tahu bila mana dia keluar daripada rumah kita, mungkin asrama apa semua kan. Dia akan berkawan dengan wallahu alam kawan yang macam mana kita tak tahu. Itulah yang agak takut. Sebab kebanyakan yang mereka yang diuji anak hafaz Al-Quran. Masya Allah, dah cantik kan? Hafaz Quran, hebat dah semua. Tapi asbab salah pilih kawan, hanyut semuanya sampai hilang maruahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah fitnah juga bagi mereka-mereka ya yang mempunyai ilmu agama. Sebab Cikgu Farah, saya pernah ada sedikit pengalaman yang Allah pinjam bila mana saya buat fakta kes di salah sebuah pejabat agama Islam bagi undang-undang. Fakta kes yang saya lihat backgroundnya adalah mereka yang mengambil pengajian agama Islam. Pengajian Islam. Ya, ditangkap khalwat, na'udzubillahi min dzalik. Ya, atas sebab tiket pertunangan. Sedangkan dia belajar hukum. Ini bukan saya nak templak siapa-siapa, tidak. Dia nak ingatkan pada diri saya bahawasanya orang yang sebegini ujiannya lebih hebat sebenarnya. Ujian keimanan. Nafsunya lebih macam, yelah, benda tak dapat kan? Bila sekali dapat tu lain. Sampai tahap seperti itu. Saya nak type fakta kes tu, kata, ya Allah, begitu hebatnya ujian. Saya tanya balik. Dia student kan, saya tanya balik. Dia dah bertunang. Alhamdulillah. Tapi masih belajar. Saya tanya kenapa boleh buat macam ni kan? Sebab penangkapan time Valentine masa tu. Saya kata Islam pun mengharamkan untuk kita sambut Valentine tu. Kenapa pergi juga? Dia kata apa?
saya sebenarnya tak ada niat pun nak tidur dekat situ dengan dia. Tapi sebabkan dah malam, so saya nak balik takut, dia kata. So saya tidurlah, tapi kami tak buat apa-apa. Kami lain-lain katil. Benar. Tetapi Hmm. bukankah Allah dah suruh jangan dekati zina? Ni, Hmm. Cikgu Farah, apa-apa boleh berlaku dalam keadaan berdua-duaan. Betul. Kan? Kita tak tahu apa yang dilakukan. Wallahu alam, takut. Takut sebenarnya nak cerita ni. Tapi itulah realiti yang kita hadap sekarang. Ya. Jadi nak kata jaga kehormatan ni bukan hanya kepada anak dara je. Mak Betul. dara pun Cikgu Farah. Bahaya. Mak dara. Nak katanya pun bila mana suami orang, main dengan isteri orang. Allahu Akbar, di mana letaknya agama kita? Di mana letaknya iman kita? Di mana letaknya rasa malu kita? Kita takut Cikgu Farah, ya, takut sangat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bila mengatakan Allah dalam surah An-Nur ini ayat 31 tadi tentang menjaga kehormatan, Allah kata juga jangan menampakkan perhiasan. Ini sebahagian daripada penjagaan kehormatan kita. Ada orang Cikgu Farah, ya, Ustazah Sarinda, bila bila dia memakai pakaian, ya, boleh dikatakan teruslah, ya, bertabaruj lah, senang cerita. Ya, ini bab-bab tabaruj. Ini yang menampakkan perhiasan mereka tu kebanyakan apa, kita tengok-tengok dekat dalam tapi kita singkap, nampak no loket dia, masya-Allah. Pupak semua nampak lah. Hai. Kita pun tengok, oi, tak takut kena curi ke? Macam tu kan? Takut juga Cikgu Farah. Lepas tu bila kita lihat pada tabaruj wanita-wanita, bukan hanya wanita yang tak tutup aurat. Malah wanita yang, maaf kata, yang berniqab pun masih lagi menampakkan Allah. Menampakkan perhiasan tersebut. Contoh, cantik. Dah, cantik. Cantik, tutup-litup semua cantik. Ya Allah, ya Allah. Tapi sayang, kadang-kadang, ya, maaf saya kata, lirikan mata. Ya, contohlah, lepas tu dia buat apa, kalau wanita yang tak bernikab ni, dia boleh tunjuk mulut kan, dengan mulut itik konon-konon comel sangat lah tu kan, menyampah juga tengoknya kadang, kan. Itu semua fitnah tu, itu perhiasan-perhiasan yang wajib kita simpan. Nampak dekat muka ni kan, kadang orang kata, Ustazah jangan garang sangat Ustazah. Bukan garang, bukan garang, tapi kadang-kadang kita nak lihat bahawasanya jangan gedik-gedik lah kot dengan bila nak cakap-cakap kan. Kata Ustazah, kita ni perempuan kena cakap lembut-lembut. Betul. Ada keadaan. Tapi bila seseorang wanita itu, ya, bila buat apa-apa konten yang baik, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lirikkan mata yang menggoda. Jangan sampai, ya, bibir tu macam muncung itik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah Ustazah, ya Allah Cikgu, saya lihat anak-anak muda. Apa dia? Yang menjual produk sekarang kan banyak yang pakai wanita yang berniqab, yang bertudung. Na'udzubillah. Itulah yang kita risaukan. Paling sedih Cikgu Farah, dapat pula ilmu, buang rasa malu. Kita nak berniaga, buang rasa malu. Allahu Akbar, ini menjadi satu benda yang takut. Lepas tu kejadian-kejadian itu memang dah tersebar luas, jadi dah membarah sebenarnya. Ya, bila mana tak apalah, ini sebab nak niaga, bukan ada niat pun sebab nak niaga. Terpaksalah mendedahkan apa yang tak boleh dedah. Terpaksalah nak melirik-lirik, nak melengguk-lengguk badan supaya apa? Laku keras produknya. Na'udzubillah min dzalik. Saya tak ada masalah ya nak jual ke apa semua. Kadang macam kita pun cikgu kadang kan, jual lah ni, jual tak ada masalah. Tapi jangan sampai mendedahkan diri kita yang Allah jadikan sempurna ini untuk tontonan khalayak. Kalau contoh untuk suami tak ada masalah. Ini masalahnya khalayak ramai. Na'udzubillah min dzalik. Cikgu Farah takut. Ya. Okey, baik. Itu bab 4 perkara tadi. Ni saya nak sambung sedikit, iaitu wanita mukminah ini Allah acukan supaya wanita ini hendaklah mempunyai ilmu. Kerana apa? Wanita-wanita yang berilmu ini tidak akan mudah untuk diperlekehkan, tidak akan mudah ditipu-tipu, tak akan mudah. Ini kelebihan bagi wanita-wanita yang ada ilmu. Berapa ramai Cikgu Farah orang-orang yang tak ada ilmu, ya, maaf kata, bila mana memang tidak didedahkan dengan ilmu-ilmu, bila datang ke sesuatu tempat, sesuatu keadaan, dia mudah ditipu sehingga kan dia menjadi apa you cakap tu, ya,
bukan kambing hitam apa? Macam keledai dadah tu kan. Macam Oh. anak-anak yang apa semua tu kan. Ya, tapi ada orang kata Ustazah ada je orang yang jadi macam tu, dia belajar tinggi-tinggi Ustazah. Ada je orang jadi Pusha macam ke? tu. Memang, Pusha ke? Pusha ke itu? Pusha ya namanya. Allah Alam. Saya Yelah pun kot, wallahu alam lah kan. Jadi saya pun nak katanya ilmu ni bukan hanya ilmu yang kita belajar akademik ke apa semua tu, bukan itu saja. Ilmu ni berkaitan dengan keseluruhan. Ya, sebab semua ilmu yang bermanfaat ni kita ada ni semua milik Allah. Dia kata-kata, oh Ustazah kata kena belajar ilmu agama je. Ilmu akademik tak penting. Tidak juga. Sebab kalau kita lihat, kita nak mencorakkan anak-anak ni, ya, kalau nak menjadi seorang arkitek, perlu Cikgu Farah arkitek, perlu sangat. Arkitek seorang Islam. Arkitek Islam, perlu. Macam mana betul. nak buat rumah, kan? Rumah kena ada bilik macam mana, tandas jangan menghadap kiblat. Betul, setuju Ustazah. Betul kan? Kita perlukan ada siapa lagi? Doktor. Doktor. Perlu ke doktor ni? Tak payahlah belajar doktor ni, kena belajar ni, kitab-kitab ni wajib ni. Perlu doktor. Zaman Rasulullah pun banyak doktor. Nanti nak sikit lah ya, cerita tentang Rubaiyah ni. Rubaiyah binti Muawidh ni. Sikit je lah, sikit je. Nak cakap sikit tentang wanita dan ilmu ni. Bila mana Allah letak dalam surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Bila mana Allah kata Allah mengangkat darjat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Maksudnya dekat sini, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dia ada darjat dia. Dan ulama' mufassirin menafsirkan bahawasanya ilmu yang lebih dikatakan diangkat tinggi darjatnya adalah mereka yang sentiasa ingin berilmu agama dan mengamalkannya. Adakah, maaf saya kata, adakah seorang doktor itu tidak diangkat darjatnya sedangkan dia berilmu? Yes. Dia seorang yang berilmu dan ada ilmu agama sekali. Dia seorang doktor contoh, tapi dia pandai baca Quran, tapi dia salat, tapi dia menjaga tata susila syariat, semua dia jaga. Sebab apa? Dia melakukan fardu kifayah. Untuk dia, doktor, pada kita fardu kifayah kan, untuk dia seorang doktor, fardu ain ke atas dia untuk mempakarkan dalam bidang dia. Sebab apa? Dia melibatkan nyawa orang. Dia berhukum tu berpindah dekat situ. Ya, itulah memang kita kena tahu bahawasanya orang Islam jangan mengatakan tak payah jadi kaya, tak boleh. Berapa ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang yang kaya daripada kedudukan yang hebat-hebat. Kalau kata Muhammad miskin, siapa kata Muhammad miskin? Itu bukan Muhammad kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hartawan, seorang yang mempunyai banyak harta, tetapi kenapa dilihat sederhana? Kerana Nabi yang pilih untuk hidup yang sederhana. Kerana apa? Untuk menjadi tauladan kepada umat. Sungguh kekayaan bukan segala-galanya. Nabi yang pilih untuk hidup secara sederhana. Ya, kalau kita tengok di akhir-akhir kehidupan Nabi, berapa banyak kambing Nabi ya untuk dikorbankan bagi pada mereka fakir miskin. Tak ke namanya Nabi kaya namanya tu kan? Contohlah Sayyidatina Khadijah. Ya Allah, cikgu, dia punya mahar, unta tau. Dia tak pakai kambing. Macam tu. Ada tak Cikgu Farah orang nak letakkan mahar kita sekarang ni? Sebanyak 20 ekor unta. 200 ekor unta. Ada tak? Tak payah unta lah. Satu kambing pun belum tentu mas kahwin. Macam tu. Nak kata harga mahal tu. Kan ramai orang kata nak ikut sunnah apa yang Nabi buat? Paling ingat sunnah poligami. Sunnah untuk mahar yang Nabi buat tak nak ikut ke? Macam tu kan. Kalaulah semua orang ikutkan mahar Nabi, ramai nak kahwin anak dara ni. Okey, mahar saya 20 ekor unta. Masaklah Cikgu Farah. Allahu Akbar. Jadi kita nak lihat ya, wanita-wanita yang berilmu ini akan diangkat darjatnya. Khusus wanita-wanita yang ada ilmu agama dan praktikkan. Sebab apa? Kita nak tengok wanita ini bila dia dipecah-pecah-pecah. Contoh saya ambil wanita yang bergelar isteri dan ibu. Bila mana isteri dan ibu, bayangkan ibu dan isteri itu tidak ada ilmu pun. Dia seorang yang bagus. Ya, seorang yang bekerja yang hebat. Tapi bila bab anak, contoh tanya kan, dia tanya, ibu-ibu, kakak ni keluar darah ni. Tapi banyak lah.
Dah lebih dah ni, banyak sangat ni, sampai 20 hari ke contoh kan kalau ada penyakit kan. Terus ibunya yang tak ada ilmu ni menyatakan apa? Selagi keluar darah, selagi tu dah tak boleh solat. Nampak tak Allah kat Allah. situ? Saya harap dapatlah ya sahabat-sahabat gambaran itu. Itu satu. Yang kedua, contohnya seorang isteri ataupun seorang ibu. Isteri ya yang tak ada ilmu contoh ya. Seorang suami yang memberi nafkah. Hasil daripada hasil yang haram. Tetapi isteri hanya ingat apa? Taat suami. Taat suami. Tak kisahlah suami tu buat apa pun, taat suami. Itulah mereka-mereka yang sangat rugi, seorang isteri atau seorang ibu yang tak ada ilmu, yang akan memusnahkan diri dan memusnahkan institusi kekeluargaan. Sedangkan generasi-generasi pemimpin-pemimpin akan datang yang kita nak bina ini terletaknya pada asas institusi kekeluargaan. Bagaimana seorang ibunya sendiri yang tidak ada ilmu untuk mencorakkan anak-anak. Ini bahayanya wanita yang tak ada ilmu, khususnya bab-bab fardu ain je Cikgu Farah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Contoh kalau ada seorang isteri dan ibu, ya, ibu menyatakan jom kita pergi sana pergi sini contohnya. Ibu ni tak ada ilmu. Tak apalah. Ustazah kata boleh jamak. Ustazah kata boleh jamak kasar kan kalau kita nak pergi berjalan-jalan ni. Rupanya jalannya tak sampai 2 marhalah. Alah Shah Alam ke Sungai Besar contoh. Tapi dia ambil bab jalan-jalan. Tak apalah jamak kasar. Ataupun tak apalah boleh qada. Mazhab mana? Macam tu. Sekerat-sekerat ni Ustazah. Yang suka ambil sekerat-sekerat ni. Bahaya sekarang kan? Ya. Nak dengar boleh jadi kuliah fitnah. pun kita dengar sampai habis. Jangan ambil sekerat-sekerat. Masya Allah. Betul sangat Cikgu Farah. Kena ambil, kalau kata setengah jam lah kita kena dengar. Jangan ambil sekerat-sekerat. Mungkin sekerat-sekerat itu, contohlah sekerat-sekerat itu, tiba-tiba saya kata, buat benda ni haram. Padahal benda tu boleh je buat. Rupanya saya ada huraian selepas haram tu apa. Macam tu. Betul, Itulah betul. bahayanya dunia sekarang dia ambil sekerat-sekerat. Ya, baik. Alhamdulillah. Lagi satu juga wanita yang berilmu ini khusus buat wanita juga menjadi seorang menantu. Menantu ataupun biras kepada seseorang ataupun iparduai kepada seseorang. Kenapa perlunya ada ilmu? Kerana ramai juga ya Cikgu Farah sekarang ni belum ada kesedaran. Ya, yang ada kesedaran alhamdulillah. Bila mana dengan iparduai, ya, bila mana dengan biras, bila mana dengan orang yang tak sepatutnya dipertunjukkan aurat-auratnya, tak ada masalah. Iparduai, ya, tak pakai tudung, tak apa. Ya, pakai seksi-seksi depan iparduai, tak apa. Sebab apa? Itu adik suami. Itu abang kepada suami, tak apa. Bukan dia heran pun nampak kita. Sedangkan Nabi SAW iparduai itu mengatakan apa? Mati. Maksudnya maut. Mati tau. Maksudnya benda yang sangat-sangat bahaya. Sebab kadang-kadang boleh jadi juga kakak ipar dengan adik ipar bersama. Itu sebabnya Allah sangat-sangat melindungi wanita. Kalaulah wanita yang tak ada ilmu, ya, suami dia pun tak tegur. Jadi dia rasa tak bersalah pun kalau buka tudung depan adik ipar. Ada, memang ada. Sampai satu tahap bila ada yang mengikuti pengajian kan, dia kata, so selama ni saya baru tahu adik ipar saya tu sebenarnya bukan mahram untuk saya. Sebab apa? Dia dah mula menuntut ilmu sejak awal masa pandemik. Awal dulu. Kan masa tu kan kita dah ada online-online kan. Masa tu lah dia ada masa untuk dengar-dengar ceramah, dengar-dengar itu, dengar-dengar ini. Barulah dia tahu selama ni Ustazah saya buat dosa Ustazah sebab suami saya tak tegur pun Ustazah. Nampak? Efek pada diri kita. Kadang mereka ingat Ustazah sebab ada dalam rumah. Tak perlu pakai. Keluar baru kena pakai. Itu pun masalahnya. Ya sebab apa? Kalau kita rasa suami akan cakap duduk rumah. Kalau duduk rumah tak payah pakai tudung. Kalau nak keluar baru pakai tudung. Ya, nak keluar sidai kain pun tak pakai tudung bila duduk dekat mertua. Rumah mertua ni, dia kata saya tak pakai tudung Ustazah. Saya pakai macam mana saya pakai kat rumah lah. Dia kan ada yang style seluar pendek tu kan, baju tidur seluar pendek tu kan. Pakai macam tu je lah. Baju kelawar pun, kalau baju kelawar, kalau nampak Allah Akbar na'udzubillah. Itulah yang menyatakan kesian ya, isteri-isteri dan ibu-ibu yang tak ada ilmu bab-bab hukum ini. Tak payah kata untuk naik mengaji universiti kitab pondok, tak payah. Ya, sebab kita ni orang awam. Kita belajar asas-asas fardu ain. Itu sangat penting untuk kita. Sebab kita ni nak acu untuk anak-anak ni.
Macam mana anak-anak kita nanti ni, ya, kalau tak ada ilmu. Dan lagi satu, kita nak tahu peranan wanita yang berilmu dan wanita yang tak ada ilmu, ada beza peranan dia. Sebab apa? Kalau wanita yang tidak berilmu ni, dia akan mentaati sesuatu perkara walaupun perkara itu larangan Allah. Itu masalahnya. Tetapi kalau wanita berilmu, kalau ada benda yang salah, dia akan pertegakkan walaupun orang yang nak dipertegakkan itu adalah orang yang patut dihormati. Antaranya adalah suami ataupun ibu mertua. Kadang ibu mertua ni, bukanlah saya kata ibu mertua ni baik-baik belaka, Alhamdulillah. Tapi ada segelintirnya diuji dengan ibu mertua yang tak sefahaman lah, senang cerita kan, tak sefahaman. Makanya akibat mentaati suami dan ibu bapa, maka suami melebihkan ibunya dan isteri diam. Sebab isteri pun tak ada hujah nak cakap apa. Tak apalah lebihkan mak, sebab apa? Mak tu syurga. Pernah tak dia tanya tentang nafkah? Nafkah tak payah. Sebab apa? Sebab syurga kat mak. Tak apa, nafkahkan dulu kat mak. Sedangkan Islam banyak mengajar nafkah isteri dulu. Selepas diri, isteri. Lepas isteri, anak. Macam tu. Lepas anak, siapa? Kita tengok pula yang atuk dulu. Bukan nenek. Maksudnya atuk tu bapak dulu. Bukan ibunya. Jauh nafkah tu dengan ibu. Bab lain baru mengutamakan ibunya. Inilah perlu kita tahu, perlu kita tengok balik. Jangan sembrono saja, tak apa. Kesian bagi wanita yang tak ada ilmu ni kan, dipijak-pijak aja. Na'udzubillahi min dzalik. Kat sini saya nak seru agar semuanya marilah kita sama-sama menuntut ilmu. Okey, di 10 minit yang terakhir ini, ya, sebelum kita masuk bab sesi soal jawab, saya ingin bercerita sikit aja, tak banyak, tentang Rubai' binti Muawidh. Siapa Rubai' binti Muawidh ini? Saya nak bagi satu inspirasi kepada wanita-wanita khususnya yang melihat pada tontonan pada hari ini, pada saat ini. Rubai' binti Muawidh ini, ya, adalah seorang sahabiah Nabi SAW yang sangat bijak, yang sangat petah berkata-kata, yang mempunyai kelebihan banyak sebab dia sentiasa bersama dengan Nabi, mendampingi Nabi. Dan Rubai' binti Muawidh ini adalah salah seorang wanita antara wanita-wanita terawal yang berbaiat. Ya, bila mana berbaiat sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fath ayat 18 dan 19. Kisah apa mereka berbaiat tu ada tercatat dalam surah Al-Fath ayat 18 hingga 19. Nanti boleh baca. Sampai tahap macam tu, ya, Rubai' binti Muawidh ini antara sahabiah-sahabiah Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Apa yang Rubai' ini lakukan? Ya, Rubai' ini boleh dikisahkan sebagai seorang doktor lah, ataupun doktor, kalau kata jururawat tu Rufaidah, sahabat Nabi yang bernama Rufaidah. Ya, Rubai' ni pun antara orang yang bersama-sama ikut, seperti macam Ummu Atiyah ikut Nabi pergi berperang. Banyak perang mereka ikut. Bukan dia orang perang pun. Dia orang buat apa? Dia orang sediakan makanan, dia orang merawat mujahid-mujahid yang terluka, mujahid-mujahid yang macam yelah, kadang-kadang kan bila dah perang-perang mesti ada luka-luka. Mereka inilah yang membantu untuk membaluti luka-luka tersebut. Ya, sampai satu tahap ada sebuah tempat di Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabi khas untuk orang-orang dirawat. Rubai' binti Muawidh antara perawat-perawatnya. Itu antaranya juga. Dan lagi satu, Rubai' ini adalah wanita yang berilmu. Kerana apa? Dia juga salah seorang perawi hadis tentang wuduk. Ini adalah dalam kitab Sahih Bukhari. Sebab apa? Bila kita lihat wanita-wanita seperti ini satu prinsip, bukan prinsip, ini satu inspirasi ya untuk kita jadi wanita yang tak perlu pun nak ke depan sangat. Wanita yang berani, wanita yang ada prinsip, wanita yang ada dalam hati tu, aku buat ni kerana apa? Kerana Allah, untuk menaikkan syiar Islam, untuk mempertahankan agama Islam. Dan Rubai' binti Muawidh ini salah seorang wanita yang terawal memeluk agama Islam. Masya Allah. Dan kita lihat Rubai' ini, kalau kita ada seorang ulama bernama Musa bin Harun Al-Hammal mengatakan Rubai' binti Muawidh ini telah mendampingi Nabi SAW dan dia juga memiliki kehormatan yang sangat tinggi di sisi Nabi. Subhanallah. Hanya sebab apa? Kerana Rubai' binti Muawidh ini, ya, salah seorang sahabiah
ya, yang sentiasa apa sahaja yang Nabi lafazkan, yang Nabi sebut, Nabi ajarkan, especially bab hukum hakam wanita, dia ambil kira. Sampai Rubaiyah ini dia boleh melihat tahu masa Nabi ambil wuduk, dia lihat. Ya, dia lihat cara Nabi sekian sekian sekian, dan Rubaiyah binti Muawidh ini dia merawikan hadis tentang wuduk. Masya-Allah. Habis tu kita ni nak buat macam mana kan? Kita bukan di zaman Nabi. Tak apa. Kita sekarang ni tak payah pun lah nak pergi universiti buat kat situ saya nak ambil pengajian Islam. Tak perlu pun. Kita sekarang ni dah banyak dah kuliah-kuliah online. Kita dah banyak dah ustazah-ustazah yang boleh kita search, ya, yang boleh kita ambil ilmunya melalui online semata-mata. Masya Allah, kalau kita lihat seronok, ya. Dan antaranya semangat jihad yang saya lihat kepada Rubaiyah binti Muawidh ini, bila mana dalam tafsir Ibnu Kathir menyatakan dia berangkat bersama Nabi SAW untuk mengikuti pelbagai perang. Sebab ayah kepada Rubaiyah binti Muawidh ini antara orang-orang yang ada dalam medan perang Badar. Ya, salah seorang yang berjaya untuk berjaya untuk membunuh Abu Jahal. Ini anaknya Rubaiyah. Masya Allah. Dan kita lihat lagi dalam Rubaiyah ini bahawasanya saya ada tulis kat dalam kitab ni, beliau juga memberi makanan dan minuman bagi mereka yang kehausan dan membawa luka itu ke Madinah. Maksudnya dia boleh bawa tu, dia boleh nak mengubat tu tak kira di mana, sampai ke Madinah pun. Masya Allah. Ini kita lihat pada siapa? Frontliner kita. Doktor-doktor wanita. Sekarang lah frontliner kita. Jadi itu antara salah satu kekuatan yang diambil dan juga dicontohi daripada Rubaiyah binti Muawidh. Banyak lagi ya Cikgu Farah, Saudara Salinda, sahabiah Nabi yang hebat-hebat sebenarnya. Banyak. Ini saya ambil satu sahajalah, ya, Rubaiyah binti Muawidh. Jadi saya rasa dan kiranya itu sahajalah yang boleh saya kongsikan. Nak kongsi banyak-banyak, tak berapa nak pandai. Macam gitu cerita dia. Wallahualam. Mungkin ada apa-apa persoalan? Allah, janganlah Cikgu Farah. Nama dia orang Kedah cakap Ralik. Seronok je dengar kan. Okey, Ustazah Salinda, kita ada soalan tak dekat penonton-penonton di Google Meet? Buat masa ni belum ada lagi. Belum ada. Masya Allah. Belum ada soalan lah. Tanda faham lah Ustazah. Oh, faham. Dua je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas, tepat apa yang Ustazah tuturkan malam ni. Okay, mungkin Masya Ustazah, Allah. mungkin Ustazah boleh sambung lagi. Ada masa lagi Ustazah? Boleh ya? Boleh. Saya takut juga terlebih-lebih. Saya takut juga terlebih-lebih kan. Dekat sini kalau boleh lah, saya ingin cakap sikit tentang Serikandi kita yang boleh kita jadikan ibarahnya. Boleh. Ya, okey, baik. Baik, di sini juga saya ingin sambunglah tentang bagaimana seorang Serikandi Islam ataupun bukan hanya pada sahabiah, malah kepada ummahatul mukminin pun kita menjadikan mereka lambang inspirasi untuk menjadi seorang mukminah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang Cikgu Farah, ya, bila kita lihat seorang wanita bila mana dia melafazkan kata-katanya, orang kata macam ni tau, dia cakap je tu, hatinya tak berkata apa pun. Contoh satu. Yang kedua, orang cakap macam ni, mulut je jahat, hati dia baik. Tak ada. Saya sebenarnya nak cuba hadam perkataan ni. Saya cuba nak hadam perkataan ini. Tapi sayangnya, ya, saya tak jumpa pun mana-mana ajaran daripada guru, ya, mengatakan tak apa mulut jahat. Yang penting hati. Sebab apa Allah tengok hati? Benar, Allah melihat pada hati. Tetapi yang keluar daripada mulut itu daripada mana? Daripada hati kita. Alhamdulillah. Sebab apa? Bila Cikgu Farah kan, saya cakap perihal hati ni, sedikit lah ya, perihal hati ni, saya terkenang-kenang ya bila cakap pasal mahsyar. Saya ni suka duk membaca buku-buku dan juga bila ulama cakap pasal mahsyar ni, sebab apa tahu? Sebab kita tahu dia degil. Ya, bila degil nak cari sesuatu yang menginsafkan. Ya, bila kita membaca,
ya, membaca contohlah bab-bab pandang mahsyar ni, kita akan fikir balik ya cikgu. Kita akan fikir balik, bagaimana kehidupan aku kat mahsyar ni? Contoh saya nak ambil sikit bagaimana seorang wanita ni yang diuji dengan mulut, diuji dengan hati ni. Ya Allah, kita nanti akan ada satu cikgu, sirat tu kan cikgu kan? Sirat qantarah itu. Itu untuk mukmin tau. Ahli mahsyar, lepas tu untuk orang mukmin, ada pula golongan VIP. Banyak golongan nanti. Banyak sangat. Antara golongan VIP ni orang-orang yang ahli Al-Quran. Doakanlah Cikgu Farah, saya jadi sebaik Cikgu Farah, Cikgu Ustazah Salinda dan sahabat-sahabat ni kan. Ni pun baru nak start kan. Allah. Kan, bila dah sampai satu tahap cikgu, saya lihat ya, bila saya baca dia cikgu, elok dah nak masuk syurga. Tik-tik masuk syurga. Tiba-tiba Cikgu Farah ada orang panggil kita. Dan kepada mereka yang ada pengikut yang ramai. Ya, ni nak bagi tahu diri saya juga ya ni. Tak adalah pengikut ramai sangat pun. Adalah seorang dua kan. Sebenarnya dipertanggungjawabkan juga. Contoh, dah nak masuk ni. Rupa-rupanya saya pernah menayangkan ataupun mencetuskan idea yang buruk, idea yang maksiat kepada pengikut saya. Contoh ya bagi tahu. Dan dia menyatakan apa? Dia asbab saya jadi jahat. Sebab dia yang tunjuk. Saya ikut. Macam tu. Kata Allahu Akbar, takkan jadi macam tu. Sedangkan dosa lain-lain kan. Rupanya orang yang mencetuskan kejahatan, mencetuskan kemaksiatan, orang lain ikut. Allahu Akbar. Itu. Lagi satu, orang mukmin yang dah settle hisab dia, yang dah settle segala-galanya, dah settle nak masuk syurga. Ada satu laluan, ada ulama kata ada sirat lagi, ada ulama kata laluan kecil. Ada ulama menyebut qantarah itu kan laluan untuk pergi ke syurga bagi orang mukmin. Dia kata macam ni, aku dah buat semua, dah nak masuk syurga dah ni, tapi ada orang panggil aku. Rupa-rupanya Cikgu Farah, saya pernah mengumpat Cikgu Farah. Cikgu Farah cakap dengan saya, nanti. Kau pernah ngumpat aku kan? Macam tu. Allah. Kalau cikgu maafkan tak jadi cerita. Nak cerita ni. Masya Allah. Maafkan dah semua orang. Saya takut ke Ustazah kita kena maafkan semua orang kan. Bila dah sampai kat cikgu situ, Cikgu Farah kata, rupa-rupanya aku ada mengumpat dia. Macam tu. Ambil lah sikit. Dia ambil tau. Ambil kita punya pahala yang banyak nak masuk ke syurga tu. Ambil. Dah pergi, masih layak lagi masuk syurga, masih layak. Ada orang pula Ustazah Salinda. Kejap. Dia kata, ni akidah Mawardi tak maafkan aku lagi ni kan? Sudah. Kita ni, sebabkan itulah Nabi SAW, dia ajar kita, sebelum kita tidur, maafkan orang dulu. Betul. Itu sebabnya. Sebab kita takut, esok tak bangun dah. Macam mana? Sebab itu sebelum kita tidur, maafkan orang lain. Tapi Cikgu Farah ada orang kata apa? Ustazah, saya dah maafkan dia. Tapi hati saya belum lagi melupakannya. Allah, ayat cenderamah. Maksudnya dia sebenarnya belum datangkan kemaafan dengan keikhlasan. Sebab apa? Nak katakan bab keikhlasan ini, Allah, nak move on cikgu. Move on dah. Tapi yang kat belakang tu, back tu dia tak dapat lupa. Saya nak bagi tips sebab ini pengalaman sendiri. Ni bukan kata saya baik, tapi nak bagi pengalaman tu supaya sama-sama ikut. Macam ni InsyaAllah. Ada satu kisah. Macam kisah apa sangat pun kan. Ada satu kisah. Bila mana saya ni pernah lah dulu buat, ada orang aniaya macam tu kan. Dengki-dengki. Biasalah perempuan. Bila dah sampai satu tahap kan, saya sakit hati dengan dia, saya tak dapat maafkan dia. Satu hari bila saya dah menginjak ke alam perkahwinan, apa semua kan, bila kita duk belajar, cakap pula pasal mahsyar, cakap pula pasal akhirat, cakap pasal mati, saya terus kata, aku maafkan kau. Tapi saya tak boleh lupa. Sebab apa yang dia buat tu terlalu sakit untuk saya. Terlalu sakit lah sampai dimalukan. Memang sakit lah. Lepas tu saya ada satu ceramah ni. Saya dengar ceramah ni. Masa saya tak tahu siapa yang sampaikan. Masa tu dekat masjid mana. Masa saya singgah solat je pun. Saya singgah solat. Cakap macam ni tahu ustaz tu. Sebab saya tak nampak. Sebab bertabir kan ke tempat perempuan. Saya cakap memang kebetulan sangat lah time tu. Dia cakap macam ni.
Kalau kita nak lupakan kesakitan yang pernah orang buat pada kita, susah apa dia kata? Ustaz tu kata, mintalah dekat Allah supaya hilangkan rasa sakit tu, lupakan rasa sakit tu. Kita kan ada Allah. Saya tak pernah terfikir pun saat itu Cikgu Farah, Ustazah Salinda. Maka sebabkan Ustaz tu cakap, makanya saya memang berdoa lah kerap. Saya cakap apa? Ya Allah, hilangkanlah rasa sakit aku pada Fulanah binti Fulanah. Saya sebut sekali makna dia. Dia punya nama saya sebut sekali. Saya dah sebut. Makan masa juga Cikgu Farah. Satu hari, ya, itulah saya tengah digest sebenarnya apa benda yang sakitkan sangat hati saya tu. Serius Cikgu Farah, saya lupa sampai tahap yang, kau ingat tak Kidah, aku pernah buat kau macam ni? Kau ingat tak? Aku ingat kau pernah buat aku. Apa kau buat? Benda yang Allah hilangkan tu, Allah ni nak buat sekelip mata je. Senang kita, Allah nak datangkan hilang ingatan sesuatu yang kita sakit sekelip mata. Saya Alhamdulillah ibrahnya Ustazah, ibrahnya Cikgu Farah, sampai sekarang saya masih kawan dengan dia. Sampai saya tanya dia, apa kau buat kat aku Apa aku nak tahu apa kau buat kat aku. Kata lah, kau dah lupa kan? Tak payahlah. Saya kata, ya Allah, mungkin ini sebab aku doa. Bukan kata aku ni doa terus makbul. Tak. Doa tu makan masa. Kadang-kadang sebab apa makan masa? Sebab kita banyak dosa. Tapi mintalah pada Allah dengan sebetul-betul hati yang ikhlas. Sebab apa? Bila kita dah belajar bab akhirat ini, kita dah tak ada masa dah nak fikir pasal orang, nak dengki dengan orang. Fikir pasal orang untuk menyeru orang tu buat baik, ya. Tapi untuk berdengki-dengki dengan orang sampai satu tahap orang tu cakap buruk-buruk pasal orang lain pun telinga kita, aku tak suka. Kalau tak dulu, kita, ya ke? Kat mana? Dengan siapa? Dulu. Tapi bila mana kita dah menuntut ilmu, bila mana kita dah bersama dengan maksudnya kelompok-kelompok yang ingin pentingkan akhirat, percayalah, sesuatu dosa seorang wanita mukminah lakukan, hatinya akan rasa tak selesa dan rasa takut dengan Allah. Kerana ingat dalam hadis qudsi, Allah ada menyebut bila mana Allah tidak akan menghimpunkan dua perkara dalam satu masa. Ini selalu saya sebutkan pada ceramah-ceramah saya, supaya apa? Nak beringat agar dekat dunia ini Allah letakkan rasa takut, dekat akhirat Allah letakkan rasa tenang. Dekat dunia Allah letakkan rasa apa? Selesa, solat tak solat, tentang aurat. Dekat akhirat Allah akan letakkan rasa keresahan. Itu ada dalam hadis qudsi yang Allah sebutkan. Makanya dekat situ Cikgu Farah dan Ustazah, bagi kita ni wanita-wanita akhir zaman, contohilah ya kepribadian Ummahatul Mukminin dan serikandi-serikandi sahabiah-sahabiah Nabi. Tak boleh pun kita nak ikut semua, ambil sikit pun jadi. Masya Allah. Sebab lagi satu, bila saya melihat kepada karakter Maryam, Masya Allah, Maryam alaihissalam, Maryam ibu Nabi Isa, bila tengok kekentalan dia, bila orang bercakap-cakap dengan dia tentang fitnah-fitnah yang merata-rata, hati dia kental. Dekat situlah saya ambil macam, tak apalah orang nak cakap aku apa pun. Sebab kita tahu background kita bukan background agama. Sebab dulu ada pertikai juga Cikgu Farah, Ustazah Salinda. Macam mana kau boleh jadi ustazah? Kau kan sekolah biasa. Macam mana kau boleh jadi ustazah? Pertikaian. Sebab kita bukan diminta jadi ustazah pun. Bila orang mengatakan, saya macam segan sikit nak sebut ustazah, macam tu kan. Tapi bila dah ada macam, contohlah kalau dalam TV tu kan, ustazah kena sebutlah ustazah kita mau. Barulah saya sebut. Padahal okeylah, tak apalah, moga-moga jadi ustazah betul lah. Sebab pertikaian bila mana dah naik sikit, ilmu sikit-sikit, adanya orang-orang sebut tentang kita punya kejahilan yang dulu. Itu menjadikan satu ibrah buat saya, kekentalan Maryam alaihissalam bila mana disogok diperdengarkan dengan benda-benda yang dia tak buat, tapi dia diam je. Sebab apa? Dia tahu ini adalah caturan daripada Allah. Dan saya melihat pada diri saya, ya, bila mana ada je sumbang-sumbang itu berkata-kata, maka ya Allah, tetapkanlah hati aku di jalanmu. Walaupun ustazah, walaupun cikgu, kadang-kadang tergelincir juga saya ni.
Nama je ustazah kan. Kadang-kadang kalau marah anak tu Allahu Akbar sampai suami balik katanya apa? Yang slow down, slow down. Kan? Sampai tahap macam tu. Nak mengamalkan sesuatu ilmu, nak beristiqamah dan bermujahadah. Benda yang paling sukar buat diri saya. Nak beramal dengan sesuatu itu, ya, bukan mudah untuk istiqamah. Tapi percayalah, kita ada usaha dengan istiqamah kita dan teruslah bermujahadah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Subhanallah. Cukup kok itu, Cikgu Farah. Ya, okey, alhamdulillah. Kita raikan ya Ustazah, ada soalan ni daripada sahabat-sahabat kita ni. Okey, daripada Rashidah Mohdan. Bagaimana kita nak sahabat kita yang masih tak menjaga aurat, tapi mereka solat, puasa, cuma masih tak menjaga aurat. Contohnya pakai baju sempit, sendat lah tu. Okey, Ustazah mungkin Masya Allah. InsyaAllah. Ini berlaku dekat dalam kalangan kita juga kan, Ustazah Salinda, Cikgu Farah kan? Ada. Tapi adakah kita berhak untuk menghukum? Tidak. Sebab apa? Sebab kita sebagai seorang muslimah, mukminah insyaAllah, dan sebagai seorang title hamba Allah. Ya? Alhamdulillah. Title hamba Allah. Ingat tak lagi dengan surah Al-Asr? Surah Al-Asr ada menyatakan bahawa berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran sekali. Dah pesan benar dah. Kita dah nasihat benda yang benar. Nasihat benda yang baik. Ya. Dan dengan apa? Berpesan dengan dalam keadaan bersabar. Maksud bersabar itu, bila kita tengok balik surah itu, dia menyatakan tuntutan bagi umat Islam. Kitalah, tuntutan kita untuk berpesan-pesan, untuk menasihati orang benda-benda yang baik. Sebab dalam hadis pun, hadis Imam An-Nawawi, bila mana disebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Bila kita nak menasihati, jangan sampai seseorang itu merasakan dirinya diaibkan ataupun diperlekehkan. Mungkin juga sahabat kita tadi boleh bantu melalui contoh memberikan hadiah ke, satu. Yang kedua, kalau boleh ya, jangan terlalu nampak sangat push. No. Sebab orang-orang seperti ini dia ambil masa sikit. Dia ambil masa untuk bersama dengan kita. Kadang-kadang bila kita dengan dia, sajalah depan ni kan, okey tak tudung aku? Cantik kan Ensok ni? Sebab saya ada pernah kawan seperti ini. Ya, lama-lama, tapi bukanlah dia pakai tudung labuh pun, tidak. Ya, lama-lama dia dah try pakai handsock. Lama-lama dia dah try pakai stokin. Ya, daripada yang tidak bertudung, baju tak ketat. Yang ini kes ni baju ketat kan? Ini baju tak ketat, cuma dia tak bertudung. Ya, macam mana? Saya cuba memberikan hadiah tudung bersama dengan kata-kata cinta. Kata-kata cinta tu kata cinta daripada Allah. Cakaplah, Allah mengirimkan surat cinta kepada hamba-Nya. Masya Allah. Itu cara. Sebab kita ni lagi satu, jangan sampai mengaibkan dia di khalayak kawan-kawan dia. Kita cakap selotok dengan dia. Aku sayang sangat dengan kau. Macam tu. Kau dah elok dah semua ni. Terima kasih. Cuma macam tu lah. Cakap daripada hati ke hati. Ya, subhanallah. InsyaAllah boleh membantu. Yang paling penting, doakan agar kawan tu kembali dalam syariat Allah. Solat dah bagus, puasa dah bagus, doakan dia. Sebab kita dah cakap dah pesan. Sebab Allah pun dah bagi tahu Nabi jangan stres-stres, jangan rasa sedih. Kerana apa? Tugas kamu adalah untuk menyampaikan, bukan nak menghukum. Jadinya kita ambil ibrah daripada kisah itu, kita menasihati. Makanya insya-Allah dengan doa yang ikhlas daripada kita, ya, kita minta Allah bagi hati dia untuk tutup aurat dengan sempurna, insya-Allah Allah akan beri, percayalah. Okey, kita ada soalan lagi? Okey, soalan seterusnya daripada okey, Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita dah minta maaf secara ikhlas tapi orang tu tak maafkan, apa patut kita buat? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sebut lagi ni. Kalau kita lihat ya, kalau bab-bab memaafkan orang ni, macam mana ya, saya nak susun ayat. Okey. Contoh saya minta maaf dekat Cikgu Farah. Okey. Cikgu Farah tak nak maafkan. Tetapi daripada side saya dah berusaha dah. Macam-macam usaha saya buat. Tapi Cikgu Farah tak nak maafkan juga. Okey. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan kita minta maaf macam ni tau. Cikgu Farah, tak maaf
No, tak settle. Tak settle. Sebab ini antaranya syarat-syarat taubat bila berhubungan dengan manusia. Syarat-syarat taubat bila berhubungan dengan Allah mungkin mudah. Tapi syarat-syarat taubat untuk dengan manusia agak sukar. Sebab apa? Usaha untuk berhadapan dengan dia tu. Perlu ke kita nak cakap benda-benda yang buruk tu? Tak perlu. Tapi kena ingat, seseorang tu nak minta maaf dengan seseorang itu, kena pulangkan hak kalau betul lah kita mengambil hak dia. Dan yang kedua, kena berusaha dan bersungguh. Bukan minta maaf macam hari raya. Cikgu Farah, kosong-kosong. Tak. Tak. Maksudnya, tak ikhlas lah macam tu kan. Cakap minta maaf banyak-banyak. Itu cara dia. Kalau orang tu tak maafkan juga setelah kita berusaha, jangan risau. Allah melihat kepada usaha kita. Sebaliknya hati tu adalah milik Allah. Kita doa, ya Allah, berikanlah kelembutan pada hatinya untuk memaafkan diriku. Cukup. Okey, kita ada soalan lagi? Salah Salinda, kita ada soalan lagi? Rasa macam dah tak ada. Okey. Itu dia. Saya rasa penonton-penonton yang mengikuti dalam Google Meet dan juga atas talian rasa tak pas dengan perkongsian daripada Ustazah. Seperti yang saya sebut di awal tadi, rasa macam nak lagi. Tetapi kita kena akur Ustazah sebab kita berjanji sehingga 9.30. Okay, mungkin kita ada urusan lain yang perlu diuruskan bersama keluarga. Masya Allah. Salinda, boleh saya teruskan atau ada soalan? Tak ada Okay, sebelum saya meraihkan itulah. Saya meraihkan juga sahabat-sahabat dekat Google Meet. Saya pun tak nampak siapa yang ada kat Google Meet ni. Terima kasih banyak-banyak dengan kita. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ustazah untuk pengetahuan Ustazah. Bersama-sama kita juga ada peserta yang saya dapat makluman. Kita ada peserta daripada mana saya catat tadi? Sabah, Sarawak, Brunei dan Korea. Ustazah, kita ada orang Korea. Dia Korea. Ya, okay, sahabat pada Korea, Masya Allah. Mungkin waktu mereka dengan Malaysia kan hampir sama. Jadi mungkin dapat ikut kuliah lah malam ni. Alhamdulillah Ustazah. Berkat sangat. Saya rasa sampai kini dah tahap international. Internasional Masya Allah, Masya Allah. Dah merentas kan? Okay, Alhamdulillah. Jadi Ustazah Salinda, macam mana kita boleh buat penutupan atau dah tak ada soalan lagi satu Ustazah. Yes, tadi saya serahkan dulu untuk Ustazah buat ni sedikit kita tamatkan diskusi. Nak buat confession. Boleh. Confession dekat sini. Tadi kita confession kita je kan. Kadang kata kat belakang gambar lain, kat depan gambar lain. Maaf ya, itu filter lebih. Ini original macam tu. Okay, last sekali saya kalau boleh nak sahabat-sahabat muslimat, kalau boleh kan kita sekarang ni di akhir zaman penuh dengan penzinaan. Makanya janganlah lupa untuk mengamalkan doa ni. Allahumma ghafir dhanbaha pada anak-anak, lelaki dan perempuan. Perempuan, lelaki. Allahumma ghafir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Wa tahhir qalbahu, sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu. Ya Allah, jagakanlah, maksudnya farji itu kehormatan ataupun kemaluannya. Maksudnya terhindar daripada zina. Itu yang kita minta. Amalkan dan kalau boleh selepas letak Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan di hubungan anak-anak, letakkan doa yang tadi yang saya bacakan itu dekat kat hati anak lah, dekat dada anak lah. Kita doa, kita niat, kita bayangkan anak kita, moga Allah pelihara mereka daripada penzinaan sebab ia sangat-sangat menyusahkan bab-bab nasab nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Okey Ustazah, nampaknya kita di penghujung rancangan. Sebelum kita menutup tirai bicara santai ni, saya rasa saya dan juga penonton-penonton yang mengikuti ni berbesar hatilah nak minta Ustazah boleh bacakan doa ke apa-apa untuk kita aminkan sebelum kita tamatkan sesi bicara santai. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا الله Karim, amin. Ustazah, nampaknya masa pun dah mencemburui sangat. Kalau diizinkan memang kami nak dengar lagi Ustazah punya perkongsian. Nampaknya mungkin kita punya penganjur InsyaAllah. dia part 2 ni. Setuju kan Ustazah Salina? Okey, jadi saya nak berkumpulan sedikit saja supaya kita nak tinggalkan majlis kita pada malam ini supaya semua penonton yang berada di atas talian Google Meet ataupun di atas talian sedikit yang saya dapat apa yang daripada Ustazah berkongsi pada malam ini. Kata kunci lah, kita kata kunci lah untuk malam ini yang saya nak semua bawa, iaitu yang pertama kita kena solat, jaga solat. Kena ada ilmu semua para wanita yang solehah yang berada dalam talian. Dan yang ketiga kita kena niat kerana Allah. Okay? Kita ikut malam ni kan semua kerana Allah, dan kita dapat hadir majlis ilmu ni pun kerana Allah yang menghadirkan diri kita dalam ni. Sebab ada juga ramai yang berhasad nak ikut kalangan lain. Tapi tak apa, boleh tengok lagi selepas ini sebab Ustazah dan tim telah membuat rakaman ke YouTube channel Ustazah Salina. Okay, sebelum kita melabuhkan tirai, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada tulang belakang program ini, iaitu Kak Jalilah kita, ataupun saya panggil dia dengan Kak Ila. Okay, sahabat syurga tu. Okay, Ustazah Salina dan juga Ustazah Basha. Okay, terima kasih juga Ustazah Akhidah yang sudi menerima jemputan untuk bicara santai. Saya rasa pasti akan ada part 2 ni sebab saya rasa seronok nak dengar cerita pasal serikhan di Islam tu lagi sebenarnya. Okay, dan percayalah hidayah itu kita perlu jemput kerana yang tunggu tu sebenarnya hadiah kan. Okay, jadi saya tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih semua.